Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya T.S. Alice Nur Azmaliza binti Abdul Hamid daripada Politeknik Besut Terengganu. Hari ini saya mewakili kumpulan saya untuk membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk penggunaan Easy to Distance Learning sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh. Saya mengharapkan tuan-puan sudi untuk melihat video kami sehingga akhirnya. Ini adalah kumpulan penyelidik bagi tahap penggunaan Easy to Distance Learning sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh. Diketuai oleh T.S. Alice Nur Azmaliza binti Abdul Hamid. Penyelidik yang kedua adalah Puan Azrin binti Othman dan penyelidik yang ketiga adalah Puan Wan Kamisah binti Wan Muhammad Khalid. Untuk presentation kita hari ini, kita akan tengok dari segi yang pertamanya adalah pengenalan kepada kajian dan kajian literature. Kemudian pernyataan masalah. Yang ketiganya kita akan tengok dari segi objektif dan hipotesis. Kemudian kita akan tengok metodologi kajian. Seterusnya kita akan tengok dapatan kajian dan yang terakhirnya kita akan tengok dari segi perbincangan dan rumusan. Kerajaan memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 di seluruh negara. Perintah kawalan ini dibuat di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Kita perlu mengalihkan semua bahan dalam talian secepat mungkin. Inilah mesej yang telah tersebar di seluruh universiti seluruh dunia selama beberapa bulan terakhir ketika pandemik COVID-19 telah berlaku. Pendidik telah menyahut seruan ini dengan penuh bersemangat dan kreatif, memastikan bahawa pelajar mereka meneruskan pembelajaran walaupun dalam talian ataupun secara jarak jauh dalam meneruskan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran dalam tempoh PKP. Aplikasi Easy to Distance Learning dibangunkan untuk membantu para pendidik dan pelajar dalam mempelajari dan memilih aplikasi yang sesuai dalam melaksanakan PDP dari jarak jauh supaya ia dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan, sistematik, menjimatkan masa dan kos serta berdasarkan kelajuan internet di kawasan masing-masing. Penularan wabak COVID-19 telah banyak mengubah amalan pendidikan di negara kita. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, pengajaran dan pembelajaran tidak lagi dijalankan secara bersemuka. Sebaliknya, guru menggunakan pelbagai kaedah lain untuk berhubung dengan pelajar. Ramai yang menggunakan aplikasi dalam talian seperti Google Classroom, Cikgu Tube dan Zoom untuk melaksanakan pembelajaran di rumah atau home-based learning. Tidak kurang juga cikgu yang menggunakan WhatsApp dan Telegram. Dan saya diberitahu ada juga cikgu yang menyampaikan latihan sukan secara online. Yang pertamanya kita akan tengok dari segi pengenalan kajian dan kajian literature. Inovasi aplikasi Easy to Distance Learning dibangunkan untuk memberi kemudahan kepada warga Politeknik Besut mengakses maklumat berkenaan online tools yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran, terutamanya apabila melibatkan pembelajaran jarak jauh. Pembangunan aplikasi ini selaras dengan keperluan penggunaan teknologi terkini dengan gabungan elemen mobile untuk mengakses maklumat. Menurut Pilar, pelajar mendapat akses kepada maklumat pada bila-bila masa dari mana-mana sahaja dengan teknologi. Aplikasi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan peranti mudah alih dijangka terus meningkat kerana keupayaannya mampu menggantikan komunikasi berasaskan kertas, menurut Sarah. Pembelajaran interaktif bagi subjek teknikal dan bukan teknikal banyak menggunakan aplikasi mudah alih yang sangat membantu aktiviti tersebut, menurut Liz. Dan revolusi baru dalam proses pembelajaran jarak jauh dengan teknologi mudah alih semakin mendapat perhatian para penyelidik dalam bidang pembelajaran yang diperkasa oleh teknologi, menurut Kasaki. Yang keduanya kita akan tengok dari segi penyataan masalah. Aplikasi Easy to Distance Learning dibina untuk menyelesaikan masalah yang timbul disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Kementerian Pendidikan Tinggi disaran untuk memanfaatkan pembelajaran terbuka atau jarak jauh
dalam meneruskan pelaksanaan pembelajaran dan pelajaran dalam PKP. Semasa permulaan PKP, PDP dilaksanakan mengikut apa yang dirasakan sesuai dengan segala kemahiran sedia ada oleh setiap pendidik dengan menggunakan kaedah cuba jaya. Tidak ada satu platform yang boleh dirujuk untuk memudahkan pendidik dan pelajar meneroka aplikasi yang bersesuaian dengan subjek diajar supaya PDP jarak jauh dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sistematik. So, kajian keberkesanan penggunaan aplikasi Easy to Distance Learning sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh di Politeknik Besut dibuat untuk mendapat gambaran serta keperluan dari segi kesediaan pelajar dan pensyarah untuk memantapkan pendidikan di negara ini. Okay, yang ketiganya kita akan tengok dari segi objektif dan hipotesis. Untuk objektif kajian ini dibuat untuk mengetahui keberkesanan penggunaan aplikasi Easy to Distance Learning sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh di Politeknik Besut Terengganu. Untuk hipotesis kajian, hipotesisnya yang pertama, terdapat perbezaan yang signifikan minat pengguna terhadap aplikasi Easy to Distance Learning berdasarkan jawatan responden. Hipotesis yang kedua, terdapat perbezaan yang signifikan manfaat penggunaan aplikasi Easy to Distance Learning berdasarkan jawatan responden. Hipotesis yang ketiga, terdapat perbezaan yang signifikan kesediaan pengguna terhadap capaian internet dalam penggunaan Easy to Distance Learning berdasarkan jawatan responden. Okey, seterusnya kita akan lihat dari segi metodologi kajian. Okey, untuk metodologi kajian, Easy to Distance Learning dicipta menggunakan Google Site dan telah di-upgrade ke dalam bentuk apps menggunakan App Craiser. Dan untuk kajian ini, kita telah menggunakan borang survey soal selidik iaitu Easy to Distance Learning Survey Form untuk melihat penggunaan Easy to Distance Learning sebagai aplikasi pembelajaran jarak jauh. Kajian ini adalah berbentuk kajian kualitatif di mana data diperolehi daripada tinjauan soal selidik yang diedar melalui Google Form kepada pensyarah dan pelajar Politeknik Besut Terengganu. Seramai 80 responden yang terdiri daripada pensyarah dan pelajar Diploma Teknologi Maklumat Teknologi Digital telah mengisi soal selidik berkenaan. Data-data yang dikumpulkan dianalisa menggunakan perisian SPSS version 20.0. Kekerapan atau frekuensi digunakan untuk menganalisa data secara deskriptif demografi responden. Analisa data dalam kajian ini menggunakan analisa deskriptif iaitu mean dan sisihan piawai. Selain itu, hubungan antara dua pemboleh ubah iaitu jawatan responden sama ada pelajar dan pensyarah telah dianalisa menggunakan korelasi Pearson untuk melihat hubungan sama ada terdapat perbezaan yang signifikan antara minat, manfaat dan kesediaan pengguna terhadap aplikasi Easy to Distance Learning berdasarkan jawatan responden. Okey, yang kedua terakhir kita akan tengok dari segi dapatan kajian. Kajian rintis dijalankan bagi set soal selidik yang dianalisa menggunakan SPSS version 20.0 bagi mengukur kebolehpercayaan instrumen kajian. Nilai asbab konvert bagi kajian yang dijalankan adalah 0.954 bagi 22 item yang diuji. Daripada borang soal selidik yang telah diedarkan menggunakan Google Form, 35 responden adalah lelaki dan 65 responden adalah perempuan. Daripada analisa yang dibuat menggunakan SPSS, analisa menunjukkan 62.8% responden mempunyai liputan internet yang berkelajuan tinggi iaitu 4G, 11.6% menggunakan talian tetap kediaman seperti Unify dan lain-lain, dan 9.3% mempunyai liputan 3G dan 4G+. Analisa juga menunjukkan kesediaan capaian internet bagi pelaksanaan PDP jarak jauh adalah pada tahap 60.0% bersetuju dan pengguna berminat menggunakan aplikasi Easy to Distance Learning menunjukkan pengguna setuju 73.3% dan sangat setuju 22.5%. Serta untuk manfaat penggunaan aplikasi Easy to Distance Learning, kita lihat 68.8% bersetuju bahawa Easy to Distance Learning amat bermanfaat dan 29.4% sangat setuju bahawa Easy to Distance Learning sangat bermanfaat untuk PDP jarak jauh. Daripada ujian T yang dijalankan, jadual 2 menunjukkan skor min dan ujian T bagi pemboleh ubah minat pengguna terhadap Easy to Distance Learning
Dan jadual ketiga iaitu tahap skor min bagi ujian T bagi pemulih upah manfaat penggunaan, dan jadual keempat adalah tahap skor min dan ujian T bagi pemulih ubah kesediaan pengguna terhadap capaian internet dalam penggunaan easy to distance learning. Dapatan daripada analisa dalam jadual 2 menunjukkan skor min dan ujian T bagi persepsi terhadap aplikasi easy to distance learning dengan min iaitu 3.5667 bagi responden pensyarah adalah lebih tinggi daripada responden pelajar iaitu 3.1083. Hipotesional diuji dengan menggunakan ujian T sampel tidak bersandar dan perbezaan ini adalah signifikan, di mana hipotesis ini diterima iaitu terdapat perbezaan antara pensyarah dan pelajar dalam minat pengguna terhadap easy to distance learning. Hipotesis yang kedua yang diuji menggunakan ujian T sampel tidak bersandar menunjukkan responden pensyarah adalah lebih tinggi. Perbezaan ini adalah signifikan dan hipotesis ini diterima iaitu terdapat perbezaan yang signifikan manfaat penggunaan aplikasi easy to distance learning berdasarkan jawatan responden. Daripada hasil jadual 4 menunjukkan tahap skor min dan ujian T bagi pemulih ubah kesediaan pengguna terhadap capaian internet dalam penggunaan easy to distance learning menunjukkan pensyarah adalah 3.4375 lebih tinggi daripada responden pelajar iaitu 2.9667. Hipotesis ini juga diterima iaitu terdapat perbezaan yang signifikan kesediaan penggunaan terhadap capaian internet dalam penggunaan easy to distance learning berdasarkan jawatan responden. Yang terakhir sekali kita akan tengok dari segi perbincangan dan rumusan. Dapatan kajian yang diperolehi oleh penyelidik menunjukkan bagi kesemua pemulih upah yang diuji, nilai min bagi responden pensyarah lebih tinggi daripada nilai min responden pelajar. Pensyarah lebih berminat menggunakan aplikasi ini. Kesediaan penggunaan terhadap capaian ke internet dalam penggunaan easy to distance learning juga menunjukkan pensyarah sangat komited. Nilai min pensyarah juga menunjukkan bahawa aplikasi ini lebih bermanfaat terhadap proses pengajaran dan pembelajaran berbanding pelajar. Pensyarah sangat komited dalam memastikan pengajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi ini dapat dilaksanakan. Ini menunjukkan penggunaan aplikasi easy to distance learning sangat membantu dan memberi impak yang tinggi sebagai salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran jarak jauh kepada pensyarah. Akhir sekali, kita tengok dari segi rumusan. Kesimpulannya, easy to distance learning adalah merupakan salah satu tools kepada pendidik untuk mencari dan meneroka pendekatan yang sesuai bagi melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Pelbagai inovasi dalam pendidikan telah tercetus untuk menjadikan proses pengajaran dan pelajaran lebih berjaya di masa ini. Sekian, terima kasih.